Kita sambung. Okey, kita sambung semula dengan soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ada dua, 4A dan 4B. Okey, kita tengok satu-satu. Soalan 4A terlebih dahulu. Okey, soalan 4A, jap kita cuba tengok pada modul ini. Okey, soalan nombor 4. Okey, so cikgu tengok kat sini . So nombor 4 A, dia bagi pada kita. Okey, so kita ada dy. Okey, jap ada rakan kita baru masuk. Cikgu masukkan dulu. Okey, so kita ada 4A, kita ada dy over dx. Okey, dy over dx adalah sama dengan 4x kuasa 3. Okey, so 4x kuasa 3 tolak dengan 15x kuasa 2 tambah 6. Okey, dan dia kata, ini adalah apa yang dia bagi tahu dari segi maklumatnya. Apabila y adalah sama dengan negatif 20, maka x adalah sama dengan 3. So, dia tanya sekali lagi, apa yang berlaku dengan y apabila apabila x kita adalah sama dengan negatif 2. So, untuk kita cari y, maknanya daripada dy over dx, kita nak cari y, kita kena buat pengamiran. Okey, so kita kena kamirkan nilai ni. Okey, so kita kena kamirkan nilai ini terhadap dx, maka kita akan dapatlah y. Okey, so kita teruskan. Jadi kita akan dapat kamiran daripada 4x kuasa 3 tolak 15x kuasa 2 tambah 6. Okey, terhadap apa? Terhadap dx. Okey, yang ini kita boleh letakkan dia di dalam kurungan, which is maksudnya total semua ini akan kita kamirkan terhadap dx nanti. Okey, so kita boleh nak pisah-pisahkan, boleh tak nak pisah pun tak ada masalah. Okey, so terpulang kepada strategi masing-masing. Okey, macam contoh sekarang ni, dalam kes ini kalau kita tak nak pisah pun tidak menjadi masalah sebab dia adalah mudah. Okey, so kita ada 4x kuasa 3. So 3 tambah 1 jadi 4 per 4. Okey, tolak dengan 15. X kuasa 2 tambah 1 jadi 3 per dengan 3. And then tambah dengan 6. Okey, 6, maka kita akan dapat 6x kuasa kosong asalnya kat sini. Okey, kat sini sebenarnya ada x, tapi x ini adalah kuasa kosong. So sekarang ni kuasa kosong itu kosong tambah 1, maka kita akan dapat 1. X kuasa 1 per dengan 1. Belakang tambah C. Okey, so bila kita kamirkan, maka kita akan dapat ini merupakan dia punya y. Jadi selesaikan ataupun permudahkan, simplify. Jadi kita akan dapat 4/4, kita akan dapat 1. So kita akan dapat x kuasa 4 tolak dengan 15 bahagi 3, kita akan dapat 5x kuasa 3 tambah dengan 6x tambah C. Okey, seterusnya kita balik semula kepada dia punya maklumat yang dia bagi. Dia kata kalau y sama dengan negatif 20, maka x adalah sama dengan 3. So gantikan dalam sini. Okey, gantikan y sama dengan negatif 20, x sama dengan 3. So masukkan sini 3 kuasa 4 tolak dengan 5 in bracket 3 kuasa 3 tambah dengan 6 in bracket 3. Okey, tambah dengan C. Okey, so kiralah. Kira, so kita akan dapat sini negatif 20 sama dengan 3 kuasa 4 dapat berapa? 3 kuasa 4 dapat berapa 3 kuasa 2, 9, kuasa 3, 27 sama dengan 81, betul ke? Okey, saya tak ada kalkulator. So sini 81 tolak dengan 3 kuasa 3, 27. 27 darab dengan 5 dapat? Alamak, saya tak ada kalkulator. Siapa boleh tolong kira? 135. 135. Yang ni betul 81? Betul-betul. Okay, good. Okay, tambah dengan 6 darab 3 berapa? 18 kan? Okay, and then tambah C. So, total up. Sini 20, 81 tolak 135 tambah 18 dapat berapa? 16. Berapa? 16.
16 positif Ha. Okey. So tambah C. Sekejap. Negatif. Negatif Okey. So nak cari C, apa yang Sekejap. betul kan? Negatif 16 kan? Negatif 36 cikgu. Oh, negatif 36. Okey. Negatif 36. Okey. So nak cari C, apa yang kita buat? So negatif 20, negatif 36 pindah sebelah jadi tambah 36. So C kita akan dapat sama dengan 16. Okey, so apabila kita dah jumpa C sama dengan 16, gantikan. Okey, gantikan C ini ke dalam sini. Okey, ni dalam ni lah. Yang ni lebih tepat kan? Okey, so gantikan kat situ. So kita akan dapat Y kita adalah sama dengan X kuasa 4 tolak dengan 5, X kuasa 3 tambah dengan 6, X. Okey, tambah dengan 16. Okey, kemudian soalan cari apa tadi? Cari Y kalau X sama dengan negatif 2. So gantikan dengan X sama dengan negatif 2. So masukkan Y sama dengan in bracket negatif 2 kuasa 4. Tolak dengan 5 in bracket negatif 2 kuasa 3. Tambah dengan 6 in bracket negatif 2. Tambah dengan 16. Okey, so tambah dengan 16. So selesaikan satu persatu. Y negatif 2 kuasa 4 dapat negatif 2, 4, 8, 16. Betul ke? Okey, 16 kan? So sini kita akan dapat 2 kuasa 3, 8 darab dengan 5. So dapat 40. Okey, kalau saya salah betulkan Okey, kemudian tolak dengan 12 tambah dengan 16. Okey, so selesaikan. Berapa kata dapat ni? 16 tambah 40 tambah 16 tolak 12. So dapat berapa? 5, 6, 60. 60. Okay, good. So Y sama dengan 60. Okay, so itulah dia punya jawapan. Maknanya apa kat sini? Maknanya tadi nilai yang atas ni adalah untuk kita membantu kita mencari C. Sebab apa? Sebab ini merupakan kamiran tak tentu. So bila tak tentu maknanya kena ada C kat belakang. Okay, so C tersebut kita mesti kena cari nilainya. Okay, baik. Begitu juga dengan soalan B. Soalan B pun sama sahaja dengan soalan C. Okay, cuma kaedahnya mungkin sedikit berbeza sebab sekarang ni dia suruh cari nilai X apabila Y. Dia terbalik. Okay, tapi prosesnya masih sama. Iaitu kita mestilah kamirkan terlebih dahulu 2X tambah 2 terhadap apa? Terhadap DX. Maka kita akan dapat Y kita adalah sama dengan 2X kuasa 2 per 2 tambah 2X tambah C. So dia kata apa kat sini? Dia kata Y adalah sama dengan 2 apabila X sama dengan 2. So Y adalah sama dengan 2 apabila X sama dengan 2. So ini simplify. Jadi X sama dengan 2. So 2 kuasa 2 tambah dengan 2 in bracket 2 tambah C. So sini 2 sama dengan 2 kuasa 2, 4. 2 darab 2 tambah 4 tambah dengan C. So 4 tambah 4 jadi sama dengan 8. Sini 2 tambah C. So nak cari C maknanya 2 tolak 8 sama dengan negatif 6. Jadi selesaikan semula dengan gantikan ke dalam persamaan yang asal iaitu Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2X tambah C, which is dia kata apabila Y adalah sama dengan negatif 6. Okey, so kita kata sini C tadi sama dengan negatif 6. So gantikan dulu Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2X tolak 6. Okey, so Y negatif 6. So maknanya sini negatif 6. So kita akan dapat X kuasa 2 tambah dengan 2X tolak 6. Okey. Selesaikan. Jadi kita akan dapat sini adalah X kuasa 2 tambah 2X tolak 6. Okey, negatif 6 pindah ke depan. Jadi kita akan dapat tambah 6 sama dengan kosong lah. Okey, so kita akan dapat X kuasa 2 tambah 2X tambah kosong. Okey, sama dengan kosong lah sini sebab negatif 6 tambah 6 sama dengan kosong. So kita akan dapat X in bracket X tambah 2 adalah sama dengan kosong.
So jawapan kita akan dapat X sama dengan 0 dan X tambah 2 sama dengan 0. So X sama dengan negatif 2. So X sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 2. Kita cuba semak, betul tak jawapan kita? Okay. So kita tengok soalan latihan formatif 4B. Okay. So X sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 2. Betul lah kan? Okay. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya. Itu saya kata soalan 1, 2, 4 dan soalan 7. Okey, soalan 7. Okey, soalan 7 ini adalah berkaitan dengan fungsi kecerunan. Kalau kita tengok dalam buku teks, fungsi kecerunan dia ada explain pada kita di muka surat ini. Okey, ni muka surat berapa ni? Muka surat 90. Okey, dalam contoh 8, persamaan lengkung daripada fungsi kecerunan. Kita kena faham betul-betul lah dia punya nota yang dibagi. Contoh yang kat sini dia kata tentukan nilai pemalar pengambilan C bagi dy over dx sama dengan 4x kuasa 3. Okey, so ini sama dengan contoh yang kita dah buat dalam soalan 4. Okey, tengok soalan 9. Okey, ni. Contoh 9. Kecerunan bagi suatu lengkung titik xy ialah dy over dx. Ingat bila sebut kata kecerunan, maknanya dia adalah berkaitan dengan dy over dx. Ini adalah fungsi bagi kecerunan. Okey. So dapat jika lengkung itu melalui titik negatif 1, 2. Okey. So negatif 1, 2 ini adalah merujuk kepada titik xy. Maknanya apabila y sama dengan 2, x sama dengan negatif 1. So cari persamaan lengkung. Cari persamaan lengkung maknanya persamaan dia mestilah dalam bentuk y sama dengan apa. Okey. Okey, so daripada sini kita boleh cari nilai C. Nampak? Daripada sini bila kita nak cari y, kita kena cari C dulu. Selepas kita dah dapat cari C, kita baru boleh cari y. Okey, and then dia cari satu lagi, soalan dia adalah hampir sama dengan apa yang kita buat dalam soalan nombor 4. Okey. So kita kembali kepada soalan. Okey, soalan kita soalan nombor 7. So cikgu tengok pada modul ni lah, senang sikit. Okey, soalan nombor 7. Di sini dia kata diberi fungsi kecerunan bagi suatu lengkung ialah AX tambah B. Okey, fungsi kecerunan. Meaning that kita ada dy over dx adalah sama dengan AX tambah B. Okey, kecerunan pada titik negatif 28. Nampak? Pada titik negatif 28, kecerunannya ialah 7. Okey. Dan kecerunan lengkung. Okey, kecerunan lengkung pada titik 06 ialah 5. Okey, pada titik 06 ialah 5. Ini banyak sikit kerja dia ni. Okey, so cari nilai A dan cari nilai B. Okey. So, dalam kes kita ni, dia panjang sikit lah. Okey, dalam kes kita ni, dy over dx dikata adalah sama dengan 7. So, maknanya 7 sama dengan A. Okey, A, X dia apa? X dia adalah negatif 2. So, in bracket negatif 2 tambah B. Okey, dan yang kedua kita ada 5. Okey, A in bracket 0 tambah B. Okey. So, kita akan dapat simplify 7 sama dengan negatif 2A tambah B. Dan kita ada satu lagi 5 A darab 0 sama dengan 0, so sama dengan B. So B sama dengan 5. Betul ke B sama dengan 5? Okey, betul. Maknanya nampak macam susah kan soalan ni, tapi senang je sebenarnya sebab kita boleh terus gantikan sebab dia dah bagi dah nilai kat sini kan. So bila kita gantikan kita terus dapat B sama dengan 5. Bila kita dapat B sama dengan 5 kat sini, maknanya kita boleh cari A. So 7 negatif 2A tambah 5. So 5 pindah belakang, 7 tolak 5 sama dengan 2 per dengan negatif 2A. So A sama dengan negatif 1 kan. Okey, ni A sama dengan 2 bahagi dengan negatif 2, so dapat A sama dengan 1 lah. So A sama dengan negatif 1,
B sama dengan 5. Soalan terus lagi, dia suruh kita cari apa pula? Dia suruh kita cari nilai A, B dah selesai. Cari persamaan bagi lengkung. Bila nak cari persamaan, ini adalah fungsi kecerunan dy over dx. Bila persamaan, kita nak kena cari dia punya y dia sama dengan berapa. Okey, so maksudnya kat sini, nak cari y sama dengan berapa, kita Cikgu. kena, ya, 7 tu ada negatif. 7 ni ada negatif. Oh ya, sorry. Tak perasan pula. Sini negatif kan? Okay, so maknanya sini negatif lah. Okay, so sini negatif. Sini negatif. Maknanya sini bukan 2. Tapi berapa? Negatif 7 tolak 5 dapat negatif 12. Betul kan? Negatif 12. So negatif 12 bahagi dengan negatif 2. So kita akan dapat positif 6. Betul? A sama dengan 6. So sini pun sama dengan 6. Okay, good. Bagus. Maksudnya kamu fahamlah tu. Okay, next kita cari persamaan bagi lengkung tersebut. So Y, kita kena kamirkan dia. So nak cari Y, kamirkan dy over dx. So A dia tadi adalah sama dengan 6x. Tambah dengan B dia adalah sama dengan berapa? 5. Okay, terhadap dx. So kita akan dapat, okay, kita akan dapat y kita sama dengan 6x kuasa 2 per 2 tambah dengan 5x over 1 tambah c. Okay, so teruskan. Maka kamu akan dapat y sama dengan 6 bahagi dengan 2. So kita dapat 3x kuasa 2 tambah dengan 5x tambah c. And then kamu boleh choose any point. Choose any point, sama ada nak pilih negatif 2 dengan 8 ataupun 0 dengan 6. Okay, so sama ada kosong dengan 6 ataupun negatif 2 dengan 8. So katalah saya ambil kosong dengan 6 sebab kosong dengan 6 nampak lebih mudah kan. Okay, so x adalah sama dengan kosong, y sama dengan 6. So y sama dengan 6, maknanya 3 sini kosong tambah dengan 5 darab kosong tambah c. So 5 darab kosong, kosong. 3 darab kosong, 6. So maknanya C kita adalah sama dengan 6. So C adalah sama dengan 6. Maka gantikan semula. Y sama dengan 3. X kuasa 2 tambah dengan 5X. Okey. Tambah dengan 6. So selesai. So maknanya kita punya persamaan kita adalah Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah 5X tambah 6. Okey, tengok Nombor 7, 3x kuasa 2 tambah 5x tambah 6. So selesai. Okey, so boleh faham Baik. Maknanya selepas kita dah habis untuk bahagian ini, okey, iaitu untuk soalan nombor 7 ni, maksudnya yang selepas ini adalah kamu akan mula melihat kepada kamiran tentu. Okey, dalam kes kamiran tentu pun kamu dah buat dalam kuis yang cikgu dah bagi semalam tu, hari Isnin hari tu. Okey, rata-rata boleh jawab. Ada yang memang dapat markah penuh dan ada yang mungkin tak dapat markah penuh tapi cikgu ada minta kamu untuk buat pembetulan kan. Okey, so maknanya daripada situ kamu boleh faham. Okey. So di sini yang membezakan antara kamiran tentu dengan kamiran tak tentu, ni cikgu ulang kaji sikit ya, adalah dia punya nilai sini. A hingga B. Maknanya daripada mana sampai ke mana. Okey, dia bermula daripada bawah naik ke atas A ke B. Maksudnya daripada berapa ke berapa. Bila kita guna kamiran tentu, maknanya nilai C ni kita dah tak perlu cari. Sebab kita boleh terus dapat daripada nilai tersebut. Okey, di sini dia ada explain. Kenapa nilai C tu dah tak dapat? Sebab apa? Sebab kita ada tambah C, ni tolak C. So tambah dengan tolak, dia akan jadi hilang. So tinggallah A dengan B sahaja nilai yang muncul. Okey. So, akhir sekali kita akan dapat adalah dalam bentuk A, B. So, kamu kena selesaikan untuk A dan selesai tolak dengan nilai gantian B. Okey, so nilai gantian A tolak dengan nilai gantian B. Ini adalah proses kerja dia. Kamiran, daripada sini terbitkan dia punya persamaan. Okey, daripada A ke B, gantikan nilai untuk dapatkan jawapan akhir dia berapa.
Itu adalah untuk kamera tentu. Kamera tak tentu mesti ada C. Yang mana C itu kita boleh tentukan nilai dia dengan cara penggantian tadilah. Okey. Baik. Macam yang saya bagi tahu, untuk yang ini rasanya tidak ada masalah sangat. So kita tengok secara ringkas. Ada yang tak faham tak untuk kamera tentu ni? Rasa kamera tak tentu dengan kamera tentu rasanya tidak ada masalah sangat kan? Okey. Kita pergi ke depan sikit. Sekejap lama pula. Okey. Ini adalah melibatkan luas. Okey. Dalam bentuk kamiran, kita ada dua benda. Okey, ada dua benda ataupun dua perkara yang kita boleh terbitkan daripada bab kepengamiran ini. Satunya adalah luas. Yang keduanya adalah isi padu. Okey. Luas merujuk kepada lukisan dalam bentuk dua dimensi. Okey, dua dimensi. Macam ni kan? Dua dimensi. Maksudnya kita hanya tengok pada arah X dan Y sahaja. Manakala kalau isi padu pula, dia adalah merujuk kepada bentuk dalam tiga dimensi. Okey, tiga dimensi ni maksudnya, andai kata bentuk ini dia berpusing. So, bila dia berpusing, maknanya kita akan ada satu isi padu yang lain. Contohnya, kamu boleh tengok kalau contoh bentuk bulat kan? Bentuk macam ni. Okey, bila kita pusing, kita akan dapat bentuk sfera, iaitu bentuk bola. Tapi kalau dalam bentuk dua dimensi, kita hanya melihat ini sebagai bulatan. Okey, so beza antara bulatan dengan sfera, kalau sfera, kita akan ada permukaan di depan. Okey, kita ada macam bentuk bulat kan, bentuk bumi itu kan. So kita akan dapat bentuk ni. Okey, tapi kalau bulatan kita hanya melihat pada satu bulatan sahaja. Itu bezanya lah di antara luas dengan isi padu. Dan formula yang kita kena kuasai antara dua ini ada 4 formula. Okey, kenapa 4 formula? Sebab luas boleh terjadi satu pada paksi X dan boleh juga terjadi pada paksi Y. Manakala untuk isi padu pun sama, dia boleh berpusing pada paksi X ataupun dia boleh berpusing pada paksi Y. So ada 4 formula yang kita kena kuasai dan kena faham betul-betul. Okey, contohnya dalam kes ini, kalau kita melihat dia adalah pada paksi X, maknanya luas kita adalah merujuk kepada garisan ini, luas di bawah graf. Maknanya di bawah garisan ini terhadap paksi X. Yang ini pun sama, kalau dia punya garisan yang di bawah, maknanya dia akan tolak naik ke atas. Maksudnya luas di kawasan celah ni. Okey, so itu kita maksudnya. Dan satu lagi, kalau kata dia punya luas ini terhadap paksi Y, maknanya apa yang berlaku? Dia akan terhadap sini. Okey, daripada garisan, dia akan mencari paksi Y. Okey, so itu bezanya lah. Dan kalau untuk isi padu, kalau dia berpusing pada paksi X, maknanya dia pusing macam ni. Kalau berpusing pada paksi Y, maksudnya dia pusing macam ini. Okey. Baik. Kita pergi ke depan sikit lagi. Mana ni? Okey, semua ini adalah contoh dan penerangan berkaitan dengan luas. Luas di bawah satu lengkung. Okey. Cikgu nak cari. .6. Okey, ini adalah untuk isi padu tadi. Contoh dia bagi kerata rentas bagi suatu isi padu. Okey, ini yang terakhir dah ni, aplikasi. Okey, sinilah kot. Okey, ni untuk latihan formatif 3.3. Okey. Sekarang ni kita cuba selesaikan.
Okey. Cikgu nak kamu cuba selesaikan untuk latihan formatif 3.3 ni, cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan 1. Sekejap Soalan 1. Okey, soalan 1. Ambil soalan 1A dan soalan 1C. Kemudian soalan 3. Okey, boleh Soalan 1, 3. Soalan 6. Dan soalan 8. Okey. 1, 3, 6, 8. Okey. So nanti cuba buat. Lepas tu kita akan bincang dalam kelas yang berikutnya lah. Okey. Nanti cikgu maklumkan macam mana. Boleh Satu. Boleh. Berapa tadi? 1, 3, 6, 8. Okey. Boleh cuba buat. Ada masalah kamu boleh tanya cikgu. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Cikgu nak kamu cuba buat dulu. Lepas tu baru kita bincang semulalah nanti. Masa kita pun dah tak panjang. Yang selepas daripada itu adalah berkenaan dengan aplikasi. Maknanya penggunaan untuk pengamiran ini dalam kita punya aktiviti ataupun kegunaan dia dalam seharian lah. Okey, so ini adalah ringkasan daripada topik pengamiran itu sendiri. Yang pertama kita ada kamiran tak tentu, kamiran tentu, okey, dan apa kaitan dia dengan persamaan lengkung. Okey, so kena tengok persamaan lengkung dengan kecerunan ada dua benda yang berbeza. So kena differentiate antara dua tu, kena bezakan antara kecerunan punya fungsi dengan persamaan lengkung. Okey, kemudian isi padu janaan. Okey, ini yang saya kata tadi, formula dia ada 4. Yang pertama, kalau dia terhadap dx dan kalau dia terhadap dy, dan kalau dia luas dia adalah terhadap dx dan luas dia adalah terhadap dy. So formula dia adalah begini sahaja. Okey, so kalau formula luas dia rasanya tidak rumit sangat sebab dia terus kita akan dapat daripada A ke B, daripada Y ke mana, untuk X ke mana. Tapi kalau yang melibatkan isi padu janaan, dia akan melibatkan nilai pi. Kenapa nilai pi? Sebab kita merujuk kepada bulatan punya formula. Sebab dia melibatkan pusingan. So bila pusingan maknanya dia ada melibatkan darjah. So darjah ini yang menempatkan dia akan ada nilai pi tersebut. Okey, itu dia punya pengiraan dia ada panjang lebar lah untuk dia punya pi ni. Macam mana boleh wujud pi. Okey. So any question? Tak ada kan? Ada. Okey, so nanti kita akan bincang untuk kelas yang berikutnya kita akan bincang latihan formatif 3.3. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat fahamlah. Dan sebolehnya kita nak pergi lebih laju untuk yang berikut-berikutnya. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.